اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dihikayatkan oleh setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan adalah ia Abdullah daripada Zuhad, yakni yang zahid di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada ulama mereka itu sahabat, bahawa sungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jimak dulu daripada makan makanan, dan terkadang menjimak ia akan isterinya dulu daripada sembahyang maghrib, kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripada jimak, dan adalah perbuatan demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripada hati. Kita masih lagi menyambung tentang kelebihan atau faedah berkahwin. Faedah yang pertama itu di khabar, iaitu dapat zuriat. Bila dapat zuriat, Nabi berbangga dapat umat yang paling ramai di hari kiamat. Faedah yang kedua, menyelesaikan hati daripada tuntutan syahwat. Diceritakan bahawasanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia seorang zahid. Zahid ni maknanya orang zuhud lah. Orang zuhud, orang yang tidak bermewah-mewah hidup. Lagi pula di kalangan ulama sahabat, banyak beri fatwa di zaman sahabat. Dia pernah berbuka puasa dengan jimak. Buka puasa. Jadi nak khabar bukan mesti gitu. Nak cerita bahawasanya keperluan. Bila perlu boleh, tapi jangan hari-hari. Nampak? Tak siapa sok mau sejik dia memang kata gua ni lama amah mari. Tak dang buka dengan jimak. Jadi hukumnya boleh tu je nak khabar, boleh. Bukan sunat. Sunat berbuka dengan benda. Dengan kurma ke tamar? Sama lah. Dengan kurma. Arab panggil tamar. Sunat berbuka dengan buah kurma. Walaupun kita tak suka buah kurma. Katakan bukan makanan buah kampung kita lah. Kampung kita duku lah. Jawabnya sunat juga, suka tak suka pun. Kerana ni hak Nabi suruh. Nabi kata aftiru ala tamrin. Hendaklah kamu berbuka puasa dengan buah tamar. Tak kira ya. Ada orang kata aku dah minyak tamar, aku beri nasi dulu. Bodoh kan, khabar sunat. Faham? Bukan suruh makan kurma saja tak makan nasi. Walaupun mu nak makan nasi, makan buah tamar tu suti, ambil sunnah. Takkan yang jadi mutah darah. Tak minyak pun. Sunnah Nabi kena kasih. Baik. Boleh berbuka dengan jimak, tak ada masalah. Tunggu bedil ya. Dung. Allahu Rabbi. Kemudian mandi junub. Lepas tu sembahyang maghrib. Lepas tu sembahyang, jangan tak ingat. Tangi sembahyang maghrib lalu. Tengah tayat awal Allah tak mandi dah. Jadi boleh apabila perlu, kerana ni hati. Dia masalah nafsu syahwat ni masalah hati. Bila dia jimak dulu isteri dia, dia pun semayang maghrib, selesai hati. Kalau tidak, jadi semayang. Tak kira lah apa saja keperluan kita. Nak makan nasi, Nabi kata ada dah orang hidang, biar semayang dulu lah, lagi semayang ingat nasi. Jadi semayang kita tak ada, jadi low kelas. Jadi duk ingat ke nasi, romang. Maka Nabi kata kalau anda ada nasi dan perut berasa nak makan,
Nasi dulu semayang kediam. Betul tak semayang tu besar, tapi nasi dulu semayang kediam. Sebab semayang ni hati paling utama, iaitu tempat hadir hati, khusyuk. Kalau duk ingat ke nasi, semayang kulit saja, orang panggil kelotong saja. Nak Pak tu makna hadir hati. Hadir hati ni makna hati hadir bersama jasad yang mengerjakan semayang di atas tika semayang. Jangan kita jasad atas tika semayang, hati tidak hadir bersama. Hati di tempat lain. Maka semayang itu tidak ada kualiti. Hadir hati maknanya di mana kita duduk atas jadah, hati atas jadah. Maksudnya hati ingat kepada Allah. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkendak kepada jima itu seperti aku berkendak kepada makan makanan. Maka istrinya itu seperti makanan, dan dengan dialah sebab menyucikan hati daripada was-was. Dan kerana inilah menyuruh oleh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia seorang kepadanya kepada perempuan, bahawa menjima ia seorang akan istrinya, kerana demikian itu jima menolakkan akan was-was daripada diri seorang yang melihat perempuan di jalanan. Sebab itulah Nabi kata, kalau kita tengok orang puang di tengah jalan, bukan orang puang duduk kat lain putih, maknanya di luar rumah lah, nampak orang puang comel, maka hati ni syaitan tiup lalu. Nampak? Was-was ni bukan maknanya bab semayang je. Was-was jangan kata bab niat nak ambil wudu. Was-was ni maknanya gangguan syaitan. Gangguan banyak masa, gangguan suruh acak kali ambil wudu, gangguan suruh dak ingat rakaat. Juga was-was gangguan supaya ingin kepada perempuan yang dilihat di luar rumah. Nak zaman ni. Tak comel belaka. Mak dak macam mana mak? Comel anak tu comel. Itulah perubahan akhir zaman. Ingat akhir zaman semua benda semakin comel. Bukan rapuan je, kereta kau lawa. Kau lawa bank, kau lawa lori dengan lori dulu, lori lawa, lori lening. Padahal lori tu barang utuh. Lawa lori lening. Telefon dengan zaman dulu dengan lening, lawa lening. Ingat kau lama dunia kau lawa. Orang je perangai kau utuh. Tu saja. Rumah dia ni, tengok rumah lawa-lawa rumah. Oh lawa. Siap taman perumahan je bos situ. Apa benda ni, papan iklan. 20 unit rumah kembar 2 tingkat. Kita lalu berik hanya berik kereta 199,099 ringgit. Dah apa 200 200,000 balik RM1. Memang lawa dengan landscape-nya, dengan biliknya. Kau lama kau lawa. Maka kau puang gitu kau. Kau lawa kau udah ni kau puang. Comel. Tengok ayah dia golok bong. Tak sabar sikit arang. Anak comel, putih lesu, hidung macam. Memang dah, tapi perangai kau uduh. Pakaian kau lawa. Selipar lening dengan selipar dulu lawa, selipar lening. Habis kau lawa. Tuhan beri nikmat sebanyak mungkin. Tapi agama kau kurang. Kau dak rot cetong, kau bodoh orang. Maka Junaid Al-Baghdadi ni siapa? Dia bukan driving school. Dia ulama tasawuf. Faham? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Seorang daripada ulama tasawuf yang menjadi tumpuan dan rojokan ulama-ulama tasawuf dunia. Hebat dia. Bukan kelas ngajar kita tasawuf atas lambu dah. Ulama-ulama tasawuf dunia jadikan Junaid Al-Baghdadi tempat rojok masalah tasawuf. Hebat.
Dia seumpama Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dalam bab fiqh. Nampak? Orang kuat, orang sufi, orang tasawuf, orang tasawuf dak berahi ke puang. Berahi tu. Nampak? Ini mak ke bini dia macam makan nasi. Faham? Pagi sekali. Makan pagi. Aku 7. Lepas tu pukul 10 pula. Rehat. Faham? Pukul petang, pasar, malam, macam makanan. Benda ni normal, benda biasa. Jangan kita nampak dak molek. Lepas tu Tuhan cipta kita. Ada tu, benda bank no, mudah gau. Dah. Nampak? Tak so cara orang. Barang halal so cara. Tuhan buat tu laki puang dia ada pasangan ni. Bukan Tuhan suruh buat saja. Kecantikan tubuh seorang wanita siapa buat? Allah buat tu. Lengan dia, tiak dia, bau dia, pinggang, punggung saya cakap peha, lutut, keting tak sama dengan orang lelaki. Siapa yang akan ambil nikmat kecantikan ni? Tuhan cipta orang lelaki. Kemudian disyariatkan akad nikah. Apa lagi? Jadi boleh. Tasawuf apa 3 kali sehari jimat tasawuf. Begitu. Tasawuf bab lain, hati dia bersama Allah. Ibadat dia kuat, zikir dia kuat. Dah tu kopang dak dunia. Tak dunia lain. Dunia ni yang memperdaya kita. Yang tidak ada faedah. Ni ada faedah. Faedah bangsa akhirat. Kalau nak jimat, dah ada bini, tak ada. Nampak? Panas sangat mak. Tok Imam balik derah-derah rumah. Dah bini seminggu dah balik. Balik derah-derah rumah, bini pergi kursus Kuala Lumpur. Nak ingat nak balik jimat bini dang ni, jimat kundang 45. 7 suku mandi, 7.5 jadi imam. Balik-balik tengok bini dak balik lagi. Bini atau mesej dak balik lagi bang, singgah marang rumah tok tua. Balik karang. Nampak? Panas sang tu imam. Dah kucar telur, bukan telur ayam kapung, telur asa tu. Dengan kulit-kulit bang. Balik tengok tak ada. Pergi sembahyang maghrib, selesai dak hati tu imam. Dak selesai hanya. Dak dah rokok. Kunut dah. Bayang kari. Jadi papa habis tau. Tu bahaya. Bila hati selesai, maka selesailah kita untuk memulakan takbir masuk ke dalam sembahyang. Jadi tengok lawa, tak usah kata sedap orang ni kalau boleh kaku. Tak payah. Nabi kata mugi balik. Kerana orang puangmu ada dah di rumah. Halal lagi suci. Nampak? Disahkan halal oleh JAKIM. Dan orang puang mana pula? Orang puang terbit tengah jalan tengok orang jatang lawa. Was-was kat tu. Nampak? Dia kata handsome orang ni. Laki aku dak begini. Dia kekek. Tak usah tu was-was, gangguan syaitan. Balik jimat suamimu. Balik gaduh-gaduh lepo wotol tepo timu Cina dapur bang. Tak apalah, halal tau. Halal dulu kini selamanya. Ingat kalau isteri nak kena beri. Orang lelaki ni dia sombong kan. Kalau kandak dia tak leh tak turut. Kalau kandak bini nampak? Tak apa dia tak turut. Dia kira dia pemimpin. Pemimpin apa bodoh gitu. Tidak adil. Pemimpin kena adil. Tapi ingat, orang perempuan dia lebih daripada lelaki. Itu satu pesanan. Lebih. Tu tak? Perempuan dengan lelaki mana gagah? Dalam bab ni gagah perempuan tengok. Orang lama. Veteran. Nampak? Dang tak dengan Jepun dang. Lagu Jepun ada nyanyi tak? Dang. Kebik pula jadi cucu Jepun.
Sungguh bukan cakap ngaya orang ni atas jalan ghalibiyah. Atas jalan kebiasaan nafsu perempuan lebih kuat. Orang lelaki sembang saja je. Tengok janggut serung pas pusat. Nampak tak? Tengok pada sakut kayu sugi, celok mata serung. Nah. Tapi orang puan dalam koyok nyoy. Nampak? Beres molek-molek ada. Dia gagah Tuhan kurnia pada dia, nafsu dia lebih. Bukan ngaya, itulah hakikat. Jadi jangan orang lelaki cakap besar dan buat lebih kurang dalam bab nafkah batin. Ramai ada orang puang jumpa kita atau surat atau email, inbox Facebook, suami darah cetok. Tak sungguh. Ni tolong kaboy. Faham? Masalah besar. Dah mana tak masuk surat khabar? Dah kita buat senyap. Ini ya belakang ni. Darah belakang. Nampak? Tapi ni buat kerah gitu, buat gagah. Nampak? Jadi orang pun tak tahu. Sungguh khabar ni bukan kurang, bukan nak ngutuk. Faham? Kalau dalam surat khabar, dalam majalah tengok. Masalah suami dak gagah. Cakap gagah. Kedai kopi ho dah kopi. Di rumah dan 2 minit. Padahal suka di bini. Ada yang 2 minit, ada ni minta maaf cerita. Faham? Ni kait dengan agama, nafkah batin. Seminit, 2 minit, tak buat apa-apa. Nampak tak? Jadi siang kepada kaum wanita. Dia nampak senyap tu, tapi lebih dia. Nampak? Kita sembang misal ke batu mengasuh ni. Nampak dah agak cetong. Jadi jaga-jaga, jangan nafkah zahir saja, WPT, beri nasi, beri pakai baju rumah. Nampak? Hak ni kena kemah-keming juga. Ada masalah jangan duduk diam. Nampak? Jangan malu. Ni buat duduk diam, buat lagak macam hang tua. Padahal hang lipo dah cetong. Tolong jumpa orang pergi berobat dan sebagainya. Ni masalah nafkah kadang-kadang jadi berdosa. Mana bang? Bagai? No, pergi rumah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khairu hadhil ummah aksaruha nisa. Artinya bermula yang terlebih baik umat ini iaitu yang terlebih banyak perempuan, iaitu isteri. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, tapi masa dia mula jumpa dengan Nabi tu dia budak lagi. Dia masih kecil. Nampak? Anak murid Rasulullah. Hebat. Tok guru Rasulullah. Hebat anak murid. Ngaji fiqh, ngaji wahyu, ngaji hadis, ngaji usuluddin dengan Rasulullah sendiri. Nampak? Praktikal dengan amali. Habis faham ke dia. Sehingga Ibnu Abbas mendapat gelaran Sultan fil tafsir ataupun Sultanul Mufassirin. Dalam bab tafsir Quran dia berdarjat sultan. Raja besar dia. Nampak? Salah seorang daripada 18 orang sahabat Nabi yang tafsir Quran. Sahabat Nabi 124,000 orang. 18 orang boleh tafsir Quran. Hak lain tak boleh. Nampak? Padahal cakap Arab, orang Arab, cakap Arab, lidah Arab, makan khema. 18 orang je pandai tafsir Quran. Kerana tafsir Quran bahasa je Arab tetapi kalamullah. Kita berabuk tafsir Quran barang-barang kali. Nampak? Tubik Nabas Siti bachelor tafsir Quran diri ni. Nampak? Itulah memandai-mandai. Sahabat ada berani. Tak berani. Nabi kata man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran dengan mengikut akalnya sahaja, tidak cukup syarat-syarat sebagai ahli tafsir, maka sediakan tiket duduk di dalam api neraka. Tok guru tu, tok guru tak tafsir Quran, tok guru tolong baca tafsir-tafsir daripada ulama muktabar, bukan tafsir dia. Faham? Jangan awak lebih kurang Quran-Quran ni.
Ni ada pula, mu nampak gua ni ayat ni. Aku nampak gini, mu aku rasa gini. Tu cari tekek lah ke tu. Cari tekek masuk neraka. Jangan awak rasa gitu. Nak rasa ni mi kari. Wis pinggang macam mu rasa. Mana? Bagai kalau bagi aku nak buka kedai. Boleh lah rasa. Ayat jangan rasa. Faham? Nampak? Tafsir ambil daripada tafsir hak muktabar. Jangan main rasa gitu. Dan ni banyak bapak-bapak jahiliah dalam internet nak bahagian kali cakap tentang hadis, cakap tentang ayat Quran. Nak tafsir sendiri belaka. Baru BA honest. Maka katalah Ibnu Abbas, khairu hazihil ummah aksaruhum an-nisa. Yang terbaik sekali hak paling banyak isteri. Nampak kita ni dengar saja je, tak beramal pun. Nak nak tak isteri ramai? Nak? Kenapa tak buat? Sabar dulu. Takut bini. Tu kata tengok ada jubah sekarang. Nampak gitu belakalah. Ikat sekebang ni ekor dua setel belakang macam aku deriang. Tak berani juga. Jangan ni. Khairu hazihil ummah, sebaik-baik umat yang ramai isteri. Ramai isteri maka ramalah anak. Besarlah keluarga. Besar keluarga, besar pahala, besar rahmat turun daripada langit. Nampak? Jangan ikut orang putih, orang barat yang sangat anti kepada poligami. Nampak? Dia anti sangat dia. Kerana dia kata dia hanya boleh kahwin seorang saja. Orang barat. Pasal dia pegang dengan Kristian. Padahal Nabi Isa tak pernah fatwa pun tak boleh kahwin lebih daripada seorang. Ini karut belaka. Besar keluarga, besarlah keampunan yang kita dapat. Dengar dari itu kan, orang yang ada seorang anak dapat sekian banyak pahala, 2 anak sekian pahala. Orang beriman ni Allah nak beri pahala dengan segala perkara yang berlaku. Faham? Semua pahala. Masuk selumbar, pahala. Gelasak tangga, gelewak kaki, pahala. Bangun teratuk meja, pahala. Nampak? Orang kafir derma sejata tak boleh lagi pahala. Tak ada pahala bagi dia. Orang puang dia terikut-ikut. Nampak? Dengan seruan kafir barat. Nampak? Yang sangat memusuhi poligami ni. Orang puang. Nampak? Sekarang nisbah orang perempuan 10, lelaki 4 atau 3 orang. Nampak? Sekarang nisbah penduduk dunia, perempuan 10, lelaki 3. Dalam satu hadis Nabi kata dekat dengan kiamat perempuan lelaki seorang, perempuan 50 nisbah. 50 nisbah seorang. Dia memang kehoraman sebab hak banyak matinya lelaki. Sakut congek motor di magak lori minyak lelaki. Apa? Rebah dalam lokal bahan minyak tina lelaki. Esok 2 orang overdose heroin lelaki. Nampak? Kena tembok polis di Puapok tu tengah jalan Damang Sara lelaki. Nampak? Jaga kilang dibunuh penjahat lelaki. Perempuan jarang mati. Kita dulu mayat-mayat lah, bukan kerja semayat-mayat. Orang minta tolong semayat-mayat. Mayat-mayat kau ni, mayat-mayat di hospital. Pasal kita duduk di ladang tu dekat kan. Hospital ni dia ada mayat kau mati hospital. Tak? Lepas tu dia ada peti mayat. Dia ada peti tarik mayat. Tak ada peti mayat ke? Tarik mayat. Jadi mati belanggar, mati waris dah ambil, mati gini-gini, bola peti tu. Dia molek seminggu 2 minggu duduk dalam tu. Duduk dalam peti sejuk. Jadi malam-malam pergi mayat-mayat. Pukul 2 pagi orang telefon ada mayat ni pasal nak atur pagi esok. Nak balik kampung dia. Dah umpama pergi mayat. Jadi tanya-tanya dengan orang hak kerja situ. Hak mayat hak ada kali 10 peti 3 lelaki, 4 lelaki. 3 puang atau 4 orang puang. Banyak mayat lelaki.
Beranak, tanya hospital, tengok dalam internet, kat Google, beranak paling ramai anak perempuan. Paling ramai. Nisbah dunia. Beranak ramai perempuan, mati ramai lelaki. Nah, sekali perang ramai lelaki. Askar lelaki. Nampak? Ha. Perokok pula kena tembak diboleh, tak diboleh. Perokok lelaki. Nah, lelaki. Neh? Ha. Maka kau sikit lelaki, kau sikit perang, kau ramai. Jadi kalau kita kahwin kesiang ke dia tak ada pasangan. Nah, bila tak ada pasangan, siapa omong untuk berkahwin, nafsu meminta-minta. Maka ikut nitah lah. Nampak Bangla pun sapu. Nampak lambat nitah kalau dang nafsu. Nah, jadi biar kahwin biar ramai. Dah tak mampu jangan terbang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tu. Dah rapuang ada. Rapuang doa minta suami kahwin lagi. Dak, kan gitu. Dak doa lah. Tapi kalau kami kahwin ke, sabar je lah nak buat guana nasib kita dah tu. Nak. Tapi orang Melayu ni jahat. Bila suami dia kahwin lagi, geng-geng dia hak puang, bukan dia nak suruh sabar ke bini tua. Dia cocoh pula. Padang namun kat gi. Mu hak tua, hak nu hak muda. Melayu ni jenis last way. Faham? Patut nasihat dak apa, tak susah lah lijah dak luak apa pun. Faham? Kau senang mung. Dulu mu kena nanak nasi hari-hari. Dia ni gelang sehari je. Hari ni nanak, esok patah. Hari ni nanak, esok main buah. Kata gitu. Nak, dak padang kamu, mu hak tua. Mu anak 7 dah. Mu gemak dah. Hak nu muda, kuru, seling molek. Dak alik lagi kat mu, dak alik lagi. Nangis lok tua. Nampak? Betul tak? Gitu lah. Mak dara pun jahat macam bapak polong. Nampak? Tak boleh harap sepupu sepepeh pun lebih pada bapak kau ini jahat juga. Macam setan iblis belaka. Tak ada mari dah apa semek weh. Nak boleh surga kat gimu orang sabar. Nak suamimu bukan kerak dua mati dia. Hak tula juga dak luak sikit. Dak percaya lepas dia tidur bini muda balik mamu acu mucek. Dak luak. Ada kata gitu? Ada. Tu Melayu jahat. Kerana bangsa Melayu bangsa jahat. Sungguh. Tak usah katakan nikah bini dua, orang nikah tua bunyi je. Lelaki yang mau 50, hak puang 25. Dia ngepak. Habis lambo. Popek. Oh. Nikah lelaki tua. Dah buat apa sakak hidung pak mu. Dia kata gitu. Tu Melayu jahat. Patutnya dah jodoh dia dak. Dak kira umur dah jodoh Tuhan tentu dari azali. Kan sedap cakap baru orang beriman cakap, nikah laki tua, bini muda, laki tua, bini muda. Bodoh. Nah. Patut puang pula tua. Kau sedap sembang. Kau puang 48, kau laki 23. Tengok habis lambo. Nampak? Rasa you main ni dah main tok bomo, rasa main bomo. Jahat, tu tak jahat Melayu? Jahat. Nampak? Bahasa lain dah cara mu nak nikah apa-apa, buat molek sudah. Bahasa Melayu. 48 bini. Rasa main bomo kau tu. Siang kau lelaki 23 baru. Tak kena juga. Lepas tu kahwin sama umur 25 dengan 25. Orang moleknya puang muda sikit. Orang tak buat sama gitu. Berjaduh. Tu jahat. Kita nak nampak jahatnya bangsa kita sendiri. Tak apa nampak jahat bangsa sendiri untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Faham? Mak nak nikah marah. Mak dah lah ayah mati. Ayah dulu mati, JKK. Apa tak? Langgar di paper. Bagi canda. Jadi mak umur 58 dah nak nikah. Balah habis anak beranak, adik-adik tak mau balik sama mak. Mak malu apa? Mak galak kata nak berlaki lagi. Padahal mak baru 58. Cik Wuk kalau berang 108. Faham? Boleh lihat ada aman damai berkat daripada Allah.
Nak 108. Mak mu baru 58, bukan pakat mak dengan cikgu, pakat nyang. Nak 58 muda bawah. Kalau toreh berkembu tu bik kita. Nah, jadi marah. Dan kat dalam kitab mereka kata kalau ayah nak nikah, mak nak nikah, pakat tolong cari. Kerana nikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak? Cari duana orang ayah tua. Ayah abang mak kita nak nikah pula seorang lagi. Jika bawa ayah dia kata, sungguh. Oleh mu boleh madu dak buah hangat duk serang. Ada gitu. Ada. Nampak? Mu siap dah. Mu nak awak ambil kan anak aku. Nak suruh anak aku madu. Mu tengok ni golok ni. Ni. Dak. Dia boleh tunjuk waktu ngasuh kecing dah lah. Faham tak? Inilah umat Melayu, habis cara habis barang hak molek pada agama, nya pakat racung, nya pakat cocok supaya jadi dak molek. Sebab itulah bangsa yang paling pelik di dalam dunia bangsa Melayu. Bangsa lain, bangsa Cina, bangsa Jepun, bangsa Mongol, bangsa Perancis, Afrika, Negro, Habsi, Arab, kalau atu takut. Takut. Melayu bela. Bela atu, bela tolong, bela putu ranggah, bela lasui, bela toyo. Melayu ke? Nampak tak? Bahasa lain takut atu. Tengok awak cerita atu kan. Cina kalau atu tubik tahi Cina. Nampak? Melayu bela. Nampak? Dua kali pergi ke Mekah. Ada lasui. Molek-molek ada 2 ekor bela rumah. Nampak? Apa tu perangai uduh, perangai jahat. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, khairu hadhil ummah aksaruha nisa'a, artinya bermula yang terlebih baik umat ini yang terlebih banyak perempuan. Tapi bukan nikah kahwin tak tahu benda gitu. Nikah ni tujuan untuk membesarkan keluarga, sayang dan kasihlah kepada ahli keluarga kita sendiri. Ada juga orang dia ambil atas dasar sunnah, nikah ramai. Nampak orang ngajar tak ada muka dia, basuh berak tak cuci, air mutlak tak kenal, nak nikah ramai, seorang pun tak layak kalau hak gitu. Jadi jangan nampak kelebihan ramai isteri saja, kita tu biar berjuruh kotak. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa sangat ingin kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya ia berkahwin. Kata Imam Ghazali, orang yang ingin kepada orang perempuan, dia tiada berkahwinlah. Nampak? Kerana isteri inilah sebenarnya hiburan bagi seorang lelaki. Nampak? Dia hiburan. Tengok orang bujang dia cari hiburan kau ni. Kalau orang kaki motor, orang motor sikap. Tadi mana-mana ada depan saya pit light tu duduk nerak gerak gila. Seorang diri. Nampak tak? Dengan lipat Jepun nerak tak kena. Tapi light batu buruk. Jangan bahan pih huda 18 hutin. Nampak? Jadi hiburan dia gitu. Jadi ngaung kereta. Bujang. Jadi berkahir dengar lagu, pas beli lagu, pas beli CD. Jadi berkahir main bola, padahal main bola gitu kan. Orang duduk surau, dia duduk kat tianggu sembang. Sampai kat isi baru tembak, ketik nyamuk 3-14 ekor atas kok. Kaki bawah bulu asa badminton, padang saya workout. Bini tak ada main gitu kan. Segala hiburan tu seorang perempuan boleh buat, isteri kita. Tak percaya kahwin. Nampak? Dialah tempat kita berhibur siang dan malam. Dah kalau puas panggil dia main. Nampak? Mam dia boleh main belaka, main cokok boleh. Tak boring dah tu bik orang motosikal. Kalau nak raung bawa dia tak ngaruk sangat. Dia hiburan itu, penghibur hati, penghibur nombor 1. Ada PT sikit PlayStation. Main biteng, main dengan bini dalam rumah gatun naik dapur. Tebah ketung ketang. Kan suka. Boleh belaka serba-serbi orang puang ni. Dah set lagu suruh dia nyanyi.
Nah, yang nyanyi yang wajib kena nyanyi kalau suami suruh. Biar suara macam kata orang. Nampak? Jadi tak payah dengar lagu dah. Ni rapang ni bukan marhang marhang kita. Nampak? Tak payah dengar dah CD rapang nyanyi tu. Panggil bini. Kita nak tidur, abang nak tidur nak dengar yang nyanyi selagu. Nak? Kita pun letak kepala atas riba dia pun nyanyi. Bersatu kita bersatu. Di bawah pemimpin penipu. Kita pun jenera tu. Tu penghibur kita. Tahu tak? Isteri kita kan. Nampak? Dan dia ni tak berakhir nyanyi lagu-lagu, dia berakhir jalan tengok orang puang pakai lawa-lawa, berakhir tengok. Tak payah bini pun ada pakai. Nak pakai gua ni. Pakai hak leni-leni lah. Kita minat sangat kalau orang puang pakai seluar nampak punggung puing belakang. Beli seluar pasal malam. Suruh bini mu pakai. Halal, lagi suci. Nampak? Apa? Tok Bila panggil bini. Main jap. Aku nak suruh mu pakai luar ni tu. Aku duk tengok budak-budak muda aku geram tak boleh. Faham? Nampak? Aku nak gendong, aku Tok Bila, mu pakai. Bini kata malu. Malu apa? Wajib kena pakai. Teruk lagi yang masuk. Anda di botong gas tu, kepala rak saruk. Nah, biar bercelebai tu bik belakang itu. Nah, lepas tu dah pakai wak kan bang? Duduk, aku nak tulis. Tengok ke atas. Bangun. Pusing. Tungging. Boleh belakang. Halal. Tu isteri kita. Faham? Halal di sisi syarak. Nak tengok guana-guana. Nak ambil gambar boleh. Nampak? Ambil gambar kali. Jangan. Gambar ke bini. Nampak? Makan gana bang. Nampak? Jangan. Halal tu. Ambil ni kita ukur lah. Nak ambil gambar video boleh, MP4 boleh, MP5 boleh. Usah pakai je. Ambil. Kepak. Borang kita. Nampak? Kita sakit tekak, dia pecek. Kita lapar perut, dia nanok. Baju kita dia basuh, kita bangun tidur, dia gerak. Kita rasa rimah, rasa boring, ajak dia pergi jalan. Itulah isteri kita. Sebab itulah jangan loket, jangan kedekut kepada isteri kita, kerana dia penghibur nombor satu kita. Faham? Kalau hak tak ada gelang, beli gelang. Tak ada rata, beli rata. Tak ada subang, tebuk telinga, letak subang. Tak padang subang kecek, tang dengar ring lori siapa. Tak ada masalah. Pasal dia isteri kita, pada kita perhabis piti ke orang lain, baik kita perhabis piti ke bini kita. Betul tak? Dah? Tahi anak kita je basuh. Faham? Anak kita dia tolong beranak. Rumah kita hanya dia tolong sapu. Dah baik pada kita duk bazir beli mesin jorang apa 12 apa barang 500 biar beli gelang bagi ke bini. Suka sikit. Ropuang kalau catu-catu pujuk tak jadi wi gelang. Beres kan? Nampak? Dia ada gak hari muk dia nak marah kita. Ada tu selih tu. Dia kata, sah ngajuk. Alah jangan buat gitu. Maaf. Masa marah, minta maaf dah. Ana abang salah cakap. Payah nak jadi. Nampak? Pergi kedai mah beli hak boleh 40 hamah. Nampak? Dah banyak mana dalam ada 4,000 lebih. Nampak? Yang ni gatal baru. Mamalik Ngapa bodoh. Jadi gitulah. Bagi kita habis piti benda lain, isteri kita, dialah udah molek pun bini kita, comel hitam putih apa pun bini kita. Dialah yang melahirkan zuriat kita. Baik kita perhabis piti ke dia. Beli makanan sedap-sedap, beri makan ke dia. Biar makan banyak, biar kolesterol tinggi. Mati kita boleh kahwin lain. Tu gurau aja tu. Dan kata Imam Ghazali, wallahu a'lam.
Kalau kita semayang, soalan pertama, contohnya kat dalam hutang, lepas tu tiba-tiba tengah semayang ada binatang berbisa seperti ular kalajengking dekat kaki, wajib berhenti semayang ke guana? Tengah semayang, juga tengah semayang, dia kata dalam hutang, lepas tu mari kalajengking. Kala tu kala lah, jeking tu kala tu lah, nampak? Dia tulis orang putih panggil benda still loving you. Marilah nak kat kaki kita, wajib berhenti dak semayang? Jawabnya dak wajib berhenti semayang. Kalau kita rasa mudarat kena ke kita, kita boleh batalkan semayang lari. Tapi kalau dak sampai tangga tu, beranjak saja sudah memadai. Beranjak, dia lalu kot ning, kita mari kot ning. Faham? Jadi kita semayang lek ni pula. Tak batal lagi. Tapi jangan banyak benda kita mari kot ni, ye kot ni kok, kita mari kot ni, kot ni. Dak jadi semayang gitu. Faham tak? Dah lagu mana hak sunat? Hak sunat sekali katok masa kita tengah semayang. Faham? Kata kat tengah berdiri, marilah lipang kat kaki, duduk pada hakiang, baca Fatihah tak? Duduk kejap, pok katok sekali biar mampu. Nabi kata bunuhlah dua yang hitam di dalam semayang, ular dan kalajengking. Nampak? Jadi hukumnya ulama kata sunat bunuh. Siapa Daud Zahiri dia kata wajib bunuh, tak sakit dia puak Zahiri lah. Jumhur ulama kata sunat bunuh di dalam semayang. Nampak? Dah batal tak? Tak batal di sisi jumhur ulama. Walaupun kataknya kali lopok dak batal. Mazhab Syafi'i bergaluh sikit, jangan gerak 3 kali berturut-turut. Nampak? Semayang terus kan? Tapi kita tak semayang dah kalau main lipang gini. Lipang macam tu ya baru netah malam. Nampak tu ngata imam bau. Berdosa tak kalau kita ada orang suruh simpang misai, tapi suruh cukur janggut? Contohnya saya pelajar universiti kena paksa cukur janggut dalam aktiviti kurikulum. Kalau tak ikut kena tindakan pihak universiti. Certerang. Jawabnya tengok tindakan. Tindakan tu kalau memudaratkan kita, maka bolehlah kita cukur, ambil kaul yang mengatakan makruh. Faham? Kalau tindakan yang tidak memudaratkan kepada kita, jangan ikut perintah tersebut. Kita duduk dalam negara sekular yang memisahkan agama daripada pentadbiran. Nampak? Memang inilah nasib kita. Di mana-mana pun jarum sekular menekan akan syariat Islam daripada orang yang mengaku Islam sendiri. Mereka ni memang tak suka janggut, tak suka serban, tak suka jubah, tak suka pondok, tak suka ulama, tak suka. Tapi kalau tanya, mengaku Islam. Ni sekular. Faham? Dalam askar, dalam polis, dalam pendidikan, dalam menteri, dalam perlembagaan, habis sekular. Jadi kita kena tukar kerajaan. Bubuh kerajaan yang Islami. Walaupun tak sesempurna kerajaan Islam Madinah Al-Munawwarah, tapi ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Benda yang kita dak nak capai semua, jangan tinggal semua. Ambil sekadar mana hak dapat. Soalan seterusnya, boleh tak bacaan Quran wak rintung handset? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan bunyikan di tempat yang tidak layak dengannya. Contoh dalam tandas, jangan bunyi. Jadi kalau kita buat rintung kita ayat Quran, bila nak masuk tandas, silent supaya bila ada orang call atau mesej, tak berbunyi Quran dalam tandas. Kemudian apabila dia berbunyi ayat Quran, jangan kita matikan melainkan pada penghujung ayat. Itu kena jaga. Nampak? Ni la'allahum gitu kan. Dak habis ayat. Biar la'allahum yuflihun. Nampak? La'allahum muflihun, supaya mereka menjadi orang yang berjaya. Baru habis ayat, baru cik tekan on. Faham tak? Atau tekan off. Biar penghujung ayat. Payah gitu. Payah gitu buah lain yang senang.
Nah, tak payah ayat Quran. Nak buat ayat Quran mu kena jaga. Dah payah nak reti nanti tengah ayat je ayat kita tak pandai. Nampak? Buat lagu lain bunyi kambing apa? Bek, membayang. Ada apa-apa. Dah. Hukum ambil duit ihsan, sedangkan saya mampu dah nak sara diri, ke patut saya ambil untuk orang lain yang memerlukan tapi dinafikan hak mereka. Jawabnya, kalau wang ihsan itu orang susah, maka kita orang senang tak boleh ambil. Nampak? Untuk diri kita, ambil untuk orang lain boleh. Nampak? Umur-umur kita sekali ambil wang ihsan. Ni baru coba. Malu rohong muka aku. Tapi bukan hak kita, hak tok saudara kita. Tak air dulu kau pergi ambil dah, orang tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Jadi dah tak apa. Tak boleh jalan, suruh kita pergi ambil. Kita pergi ambil juga lah. Kita tanya dah kat masa ni tak ada orang. Dia kata pukul siang tak pergi ada orang. Surat ni bukan nama kita, nama orang tu dengan IC dia. Nampak? 200 ya. Dia jabat dah masuk penuh orang. Ustaz Waisan kau. Damn ke aku. Allah. Muka orang dah. Tapi jangan untuk kita yang senang, tak boleh. Untuk orang susah boleh. Kerana wang tu wang rakyat, bukan wang JKK. Wang tu wang ibu bapa kita hak susah. Jika orang fasik sampai berita, wajib tak kita siarkan? Jangan dah orang fasik. Allah kata fatabayyanu, kena siasat tu. Learning kalau berita kau keluar waktu berita separuh lebang. Separuh lebang. Berita dunia pun lebang, berita dalam negara hak betul-betul kau berita belanggar lah. Berita aksiden belanggar tu betul. Kalau cerita politik kau banyak lebang. Saya dengar ceramah mengatakan wuduk yang diambil untuk mengaji tak boleh diguna untuk dibawa sembahyang walaupun ia belum batal. Tolong ulas. Jawabnya, ya. Betul-betul juga. Ada disebut oleh ulama-ulama fiqh. Soal, apabila seorang mengambil wuduk tetapi dengan niat hanya untuk mengaji Quran atau menyentuh Quran, maka wuduk itu tidak boleh dibuat sembahyang. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang muktamad. Walau bagaimanapun ini adalah ijtihad sahaja. Kalau kita ikut pendapat yang lain, hukumnya tetap boleh sembahyang dah, kerana tiap-tiap kita ambil wuduk maknanya terangkat hadas kecil kita. Walaupun niat kita takyin kita nak baca Quran saja, boleh juga buat sembahyang. Dak ni hak ni yang muktamad di sisi mazhab. Jangan balah ustaz tu kata ni betul dah. Lepas tu tak salah niat-niat nak ambil wuduk nak ngaji Quran saja. Niat mengambil wuduk saja sudah, biar umum gitu. Atau niat angkat hadas kecil, biar semua benda boleh buat tanpa khilaf di sisi ulama. Apa hukum bila bini tak mau pulang rumah mertua kerana mertua selalu cakap perkara sakit hati dan menuduh perkara yang bukan-bukan pada isteri, dan suami ikut kehendak isteri? Bini kita tak mau balik rumah mak kita, sebab mak kita ni cakap hauduh-huduh semua, duk kutuk ke bini kita. Tak apa ke bini kita tak balik rumah mak kita? Tak apa. Nampak? Sebab kita tak boleh paksa isteri kita dia ni pergi kepada orang yang menyakitkan hati. Tak boleh. Adapun kalau tak nyakit hati, wajib kena ikut suami. Mak dia tak nyakit hati, mak dia diam je. Dia tak mau balik, ikut suami. Haram, derhaka namanya. Tapi kalau ada uzur, boleh. Nampak? Boleh. Adik-beradik itu kak. Adik-beradik dia tak mau balik rumah abang ipar, kakak ipar dia katakan. Hak duduk di gong Pok Jing. Kakak kita, pasal apa? Mulut jahat. Memang mulut jahat sungguh. Maka isteri kita tak berdosa, tak naik atas rumah, duduklah kereta saja. Faham? Kerana kita tak boleh paksa isteri kita semua benda. Yang kita boleh paksa benda yang tidak menyakitkan hati dia dan benda yang harus pada syarak. Dalam beberapa siri kuliah ustaz,
Ada mengatakan bahawa orang perempuan dalam haid boleh datang masjid pada hari raya. Adakah mereka ini datang untuk solat atau sekadar untuk mendengar khutbah? Kerana bagaimana kita ketahui perempuan yang dalam haid haram untuk mereka solat dan dilarang berada dalam masjid. Minta penjelasan. Dia ni tak dengar berhabis molek. Dia kata dengar kita mengajar perempuan haid boleh datang ke masjid pada hari raya. Jadi dia muskil. Apa kita kata perempuan boleh mari sejid hari raya, semayang raya? Sedangkan perempuan haid tak boleh semayang. Sedangkan perempuan haid tak boleh masuk dalam masjid. Jawabnya, perempuan haid boleh masuk dalam masjid tapi tak boleh singgah. Itu betul. Bukan tak boleh masuk, boleh. Tak boleh berhenti duduk jalan. Yang kedua, perempuan haid memang haram semayang. Dulu, kini dan selamanya. Yang ketiga, datang ni bukan masuk dalam masjid. Duduk di luar untuk mendengar khutbah dan mendapat keberkatan solat Aidilfitri atau Aidil Adha. Yang keempat, bukan kita ngajar suruh orang puan mari. Nabi sabda dalam hadis, suruh orang puan hak haid pun suruh mari juga. Sabda Nabi, bukan kita kata. Faham? Kelebihan solat raya ni, sehingga Nabi perintahkan kaum perempuan yang haid pun, yang period pun mari juga. Faham mari tu kan mari semayang, mari dengar luar ramai-ramai. Faham? Apa itu fahaman Wahabi? Golongan mana menganut fahaman ini? Kenapa golongan ini menganut fahaman ini? Dikatakan keluar pada Islam. Saya faham fahaman ini bermula dari Arab Saudi. Ramai ulama terlibat dengan fahaman ini. Setengahnya dijemput oleh kerajaan Malaysia untuk beri kuliah dan ceramah. Wahabi ni ambil dari perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Macam Syafi'i mazhab kita, nama dia bukan Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Lepas Idris saya lupa, bukan Yusuf. Muhammad bin Idris saya lupa. Syafi'i ni ambil daripada yang nombor 9. Syafi' tok yang ke-9. Daripada tu dapat apa benda ni? Nama Syafi'i. Imam yang kelima, Imam Syafi'i. Wahabi ni ambil daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada satu firqah yang dia ni anti kepada perkara-perkara khurafat yang banyak berlaku di Arab Saudi masa tu. Tapi yang ketiga ni, Wahabiyah ni, dia ekstrim. Akhirnya menjadi satu golongan yang tak mau ikut mazhab. Dia bukan kafir tapi tak mau ikut mazhab. Dia ijtihad juga. Jadi kita letak dari satu mazhab yang dhaif di sisi ulama muktabar. Itu saja. Kerana pandangannya walaupun kita nampak macam gagah, sebenarnya dhaif. Tempat sandarannya umpamanya dalam bab takhrij hadis. Syekh Albani ni memang sandaran orang Wahabi dalam menentukan hadis sahih atau tidak. Albani ni sendiri telah dipertikaikan oleh ulama seluruh dunia dengan sebab banyak melakukan kesilapan dalam nak mengesah atau meletakkan akan status hadis. Dalam kitab dia sendiri pun, yang kita ada kitab rumah ni, kitab Albani, satu kitab ni dia kata haza hadisun sahihun, kitab yang lain dhaifun. Dalam kitab ini dia kata dhaif, dalam kitab nu dia kata la ba'sa bihi. Jadi dia sendiri pun bercanggah dah. Sebab tu pandangan Wahabi ni dalam sandaran hadis terang-terang dah bermakna lemah sangat. Tapi oleh kerana dia kuat dengan bayaran gaji, maka dia kuat main piti. Nampak waktu di Patani dibuka pondok Wahabi. Siapa pergi dengar 20 riyal. Tok guru puluh-puluh ribu boleh. Main tok guru puluh-puluh ribu. Jadi kuat main piti. Agak ekstrim. Wahabi bukan Hambali. Hambali tak baca kunut, tapi orang Syafi'i baca kunut, dia tak kata apa. Dia faham dah khilaf mazhab. Wahabi kalau kita baca kunut, dia kata bid'ah dalalah. Dia baca depan dia di Mekah, dia tanya kepala sembang belakang kita. Itu ekstrim. Jadi baik kita ikut ulama yang muktabar, Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki. Apa hukum buat bisnes dalam internet? Kadang-kadang sampai 20,000 sebulan untung. Jawabnya, internet tak ada hukum. Nak tahu hukum benda bisnes kita buat. Kalau bisnes kita haram, tak nanti lah internet, luar pun haram. Kalau bisnes tu halal, halal. Faham?
Macam bisnes pengiklanan sekarang banyak dalam internet. Siapa yang ada blog, ada website, nampak? Macam saya ada website. Banyak company yang email nak masuk, tapi kita tak, setakat ni tak lagi lah. Tak beri kepada orang seorang pun lagi. Yang ada iklan dalam website kita. Kalau kita benar, banyak dah boleh bitih. Tapi sibuk sangat. Tapi nak khabar dalam masalah iklan, dia mengaut keuntungan. Kita ada blog, kita benarkan satu company, iklan company dia tu dalam website kita. Hukumnya tengok dulu ulama kata. Kalau company itu jual benda yang halal, syarat pertama lulus dah. Syarat yang kedua, tidak ada tipu daya dalam bab pembayaran. Yang tiga, bayaran tepat sebagaimana dalam perjanjian. Maka hukumnya halal di bisnes lagu tu. Faham? Jual beli dalam eBay harus pada syarat. Walaupun atas dasar maknanya lelong. Maknanya kita tak 1,000, orang ni tak 1,500, orang ni tak 1,800. 1,800 benang, boleh beli barang tu. Halal pada syarak. Ni telah dipatwa oleh ulama-ulama mutakhir. Yang haram macam haram hak luar ni Nega hak luar arak. Haram. Ada kait dengan arak dalam haram. Ada kait dengan judi, haram tak? Ataupun promo orang kena bayar yuran RM20, kita duduk atas patut RM20, kita boleh 8%. Kalau gitu haram, kerana orang bawah duduk support kita dengan PT. Hak tu baru haram. Niaga atas angin gitu. Soalan seterusnya, betul ke tak solat di akhir waktu malaikat ambil amalan kita kena sekat dari syiar dari penjaga langit sebelum sampai amalan itu kepada Allah? Menurut satu riwayat, bila kita semayang lewat, pahala semayang kita dibawa ke langit. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga langit, kenapa dia semayang baru ni bawa naik? Kerana si pulang ini semayang lewat. Walau bagaimanapun ini tidak menafikan dapat pahala. Cuma pahala kita sikit. Orang semayang awal waktu boleh 100 riyal, kita boleh 15 riyal. Gitu dah pasal semayang ujung waktu. Sebab tu jangan sampai waktu tahrim. Mayang ni dia ada waktu fadilah, ada waktu jawah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu haram. Waktu haram ni tak ada asal kaat, orang pun bang asal. Allah, aku semayang pada zuhur, akbar. Gambar Allah Akbar. Asal haram. Nampak? Dekat nak masuk waktu asar atau dekat nak masuk waktu maghrib kat pukul 7 dah. Tapi 20 minit lagi makruh waktu tu. Kalau kita terbit luar petang, matahari kena muka tak pedih muka. Kalau 5.30 panas lagi muka. Walaupun asar 4 suku. Asar 4 suku, kita terbit 5.30 matahari bahang di telinga panas. Panas tak? Tak makruh lagi. Tapi kalau mata telinga kita, muka kita kena matahari petang, tak panas tau. Macam waktu 6.40 umpamanya, tak panas tau kulit. Bila gitu makruh. Dekat nak ban lela baru nak akad takbir asar, haram. Kalau sengaja bangun tidur tak apa. Bangun tidur. Bila tidur? Minggu lepas tidur. Bangun tak bangun minggu ni. Orang nak ban garik dah. Kita pun akad takbir mayang asar, tak haram pasal baru bangun. Jika seorang suka buat amalan sunat zikir solat duha tapi tak pernah tinggal amalan tersebut, tapi dia sokong orang zalim, Tuhan terima tak amalan ni? Ni parti belaka ni. Tengok orang surah, ramai orang mari, ripuk suruh rapah surah, macam-macam peseng lah ni. Suruh tutup sejik, suruh tutup. Ni pok-pok ni belaka ni. Pok-pok Barack Obama belaka ni. Nampak anti-Islam. Ngaku Islam tapi tengok orang ramai pergi surah, cari selih. Cari selih tak tukar nama lagi, cari selih tidak ada surat CF, dia cari selih tak ada baik tu, macam-macam. Nak suruh surah tu orang tak pergi mengajar dah. Nampak? Ni orang dia panggil. Ni munafikin. Nampak? Ni kerak hak paling bawah sekali dalam neraka jahanam. Kalau mati tak boleh menawak, jangan pergi kubur. Golongan-golongan yang kalau tengok ramai orang pergi dengar, dia nak kacau supaya tutup surah tu. Faham? Ni kalau mati tak boleh menawak, dan jangan pergi kalau dia mati di kubur. Tuhan kata wala takum ala qabri, haram mungkin tengok kubur dia masa dia mati. Kerana ni
Tapi munafikin tu dah. Walaupun ke Mekah, walaupun puasa bulan Ramadan. Ni kita bimbang amal ni. Neh. Hak ni dia sokong dia orang zalim. Apa dia sokong? Kerana dia kata boleh pitih, boleh bersikap, boleh makuk jambang. Kalau kita ni orang fasik. Nampak? Tapi sembahyang duha tak tinggal. Sembahyang duha dia boleh 10 riyal. Tapi dia sokong orang zalim, dia hutang balik 1 juta riyal. Maka jawabnya masuk neraka. Kerana besar lagi dosa sokong orang zalim daripada solat duha dia. Nampak? Soalan seterusnya. Berdosa tak jika meletakkan syarat pada suami ini menyatakan kalau nak kahwin dua kena cari perempuan mengaji pondok dan tak mau perempuan yang sosial. Boleh tahan sikit kalau main gitu. Ni dak uwi lasu. Aku dak uwi. Main gitu payah agak kita. Apa yang boleh boleh. Ambo. Boleh dah. Boleh. Abang wi 1000. Ambo. Kau puang. Nak. Gitu sama dia. Padahal ada orang cetong lah dia tu. Macam gerobok buruk dah nyanda. Nampak dapur. Tapi dia tak boleh rapang kalau bab nikah lagi lain, majoriti memang marah. Nampak memang marah. Dia sakit itu marah lagi. Dia sakit dah. Berak tarik gagak dah. Dengar laki nak nikah, dah boleh dak ui. Padahal dia sakit berat lah. Mati bangun muda. Orang jangan main rapang. Orang dia baca Yasin banyak bini mati dia baca Yasin. Nampak? Dengar tukang mandi tu kan bisik ketut laki dia. Tak apalah, cari hak lain. Bangun bini. Apa benda? Bangun. Faham? Nak buat gana ke puang. Besar pahala bila solat berjemaah duduk di saf yang pertama. Kerana kalau yang pertama bagi perempuan, adakah sama dengan laki-laki? Ya, sama. Orang tanya dah ulama. Dah orang lelaki duduk depan, takkan orang perempuan nak duduk depan tak sampai saf pertama? Jawabnya, kalau orang perempuan duduk dalam tabir yang tak campur dengan orang lelaki, maka depan lebih utama. Tapi kalau dia campur dengan orang lelaki macam belakang tu, tak ada sekat benda, maka saf pertama dia belakang sekali. Paling belakang lebih afdal, paling belakang lebih afdal. Dia balik gitu. Soalan seterusnya. Boleh tak mas kahwin kita pakai dinar emas? 1 dinar berapa ringgit? Dinar wajib ke tak adalah masa nak akad nikah. Dia nak nikah pakai dinar emas. Tak ada masalah. Mas kahwin ni ialah harta yang laku. Harta yang laku ni dalam dinar emas laku. Laku asal. Benda yang laku kalau baju selah, t-shirt selah, harga 10 riyal pasar malam. 5 ekor jujuk Power Ranger. Laku tak? Sah jadi mas kahwin. Baju dia kerak 2, tak boleh pakai ada sebelah. Tak boleh ambil manfaat. Tak sah jadi mas kahwin. Burung Melana pula. Nampak? Tak ada masalah. Ingat mas kahwin bukan mesti mah, bukan mesti pitih. Mas kahwin harta yang boleh diguna pakai. Luar dalam sah mas kahwin. Beli sekotok, terima kata, mana mas kahwin? Sekotok beli. Nampak? Terima apa akak? Aku nikah akan nikah, wahai Mamak bin Sa'id. Dengan Samek binti Dalah, dengan mas kahwinnya 3 helai seluar spender. Faham? Syah tak ada apa-apa. Pasal boleh makan. Boleh makan. Tu nak faham, jangan nampak pitih harta. Beras kilo sah mas kahwin. Beras 3 otik tak sah, 3 otik tak boleh nanam. Selipar Jepun beli pasar Malang RM1.9 sepasang, sah mas kahwin. Sebelah kasut kelak harga 200 tapi sebelah tak sah mas kahwin kerana sebelah tak boleh pakai. Melainkan ngerti laki-laki kaki sebelah. Faham? Dah patut kena sebut kau ni. Sebut tak usah sebut ringgit, sebut dinar.
Dinar emas tu 10. 10 dengan mas kahwinnya 10 dinar emas. Tak usah terjemuh. Habis sembahyang saya ragu tentang jumlah rakaat. Macam tak cukup perlu saya lakukan? Jawabnya tak lakukan apa-apa. Nampak? Sebab salang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngak je mari. Ke aku sembahyang 3 saat ni. Kalau sok gitu tak payah buat semula. Itu mainan saja. Dan yang kata kena ulang balik walaupun salang dah jika yakin. Baru buat sembahyang semula. Nampak? Lepas assalamualaikum yakin memang 3 rakaat sembahyang lahu. Nampak? Kalau yakin wajib ulang semula. Ingat selepas salam syak dan ragu tidak memberi kesan apa-apa lagi. Boleh tak qada sembahyang isya dalam waktu asar atau dalam mana-mana solat? Jawabnya boleh di sebarang waktu. Mayang subuh, qada subuh dalam asar, qada asar dalam zuhur, qada garik dalam isya, qada isya dalam subuh. Boleh belaka. Lesen besar qada ni. Tak ada masalah. Macam mana niat akikah untuk anak laki-laki? Masa kita beli kambing atau masa nak sembelih itu, inilah binatang akikah untuk anakku si pulang kerana Allah. Berkebahagiaan binatang akikah untuk laki-laki. Afdal 2 ekor kambing untuk laki-laki. Kalau seekor sudah cukup sah. Macam mana cara paling afdal nak urus daging akikah? Iaitulah dimasak dan dihantar ke rumah orang-orang jirang-jirang tetangga. Masak, buku atau rumah ni. Yang kedua afdal masak, panggil orang mari makan rumah. Apa mana lebih atas dengan panggil makan rumah? Lebih atas. Kalau atas semua boleh makan. Dah kalau panggil ada orang tak boleh mari. Nampak? Tak ada kenderaan. Waktu anak sekolah tak boleh mari, tak boleh makan. Kalau pergi atas semua boleh makan. Atau jangan atas dengan makuk, bubur dalam supik. Atau dengan makuk, tak balik dengan makuk-makuk. Banyak lagi, sikit lagi dah. 9 suku dah. Bismillah. Seorang ustazah kata dalam TV, orang wanita mengalami perubahan seperti tempoh untuk suci dalam 10 hari, dalam sebulan. Bermakna dalam sebulan haid 20 hari. Betul ke tak? Adakah hal 50 hari itu ijma' ulama? Dia kata ada doktor bagi tahu perempuan boleh berubah cara kitarang ni. Jawabnya tak betul ustazah ni. Sebab paling lama haid 15 hari saja, tapi ustazah ni kata 20 hari haid. Nampak? 20 hari bukan haid dah, lebih pada 15 hari istihadah. Learning ni kita ukur ni, kita tak tengok ulama, kita tengok kata tubik TB dah. Tubik TB biar alamat pun biar bahan gambar pun orang pakai. Ni musnahnya umat Melayu akhir zaman. Bukan nak kata dalam TB tu salah belaka, tapi kalau dalam TB kau dia kira autoriti dia tinggi dah. Nak cakap membur pun ni hebat, ni betul, ni comel. Dalam hadis saya ada jumpa orang makan riba solatnya tidak diterima. Betul ke? Jawabnya betul. Tapi bukan orang yang meminjam, orang yang makan riba saja. Ada pun orang yang beri pinjam, orang yang buat hutang riba, macam tu kita yang berhutang rumah cara riba, hak tu tak masuk tu. Hak tu la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu. Mana bak kena laknat. Ada pun yang semayang tak terima, tuang bank, tuang marah, tuang alung, tuang ceti, kerana dia makan hasil orang lagi. Kerana tu makan hak haram. Kita bukan makan hak haram, hak tukar pinjam. Kita bersekongkol buat benda yang haram. Tak makan, maka berdosa besar. Hak tukar makan, dosa besar dan solat tak diterima. Saya niaga alat kaki motosikal. Adakah zakat kenakan atas keuntungan setelah ditolak gaji bekerja dan sewa? Ya. Adakah zakat dikenakan kata jumlah nilai barangan yang ada dalam kedai? Ya, pada akhir tahun kita kira zakat. Jika tahun pertama tiada hasil yang taukis setelah ditolak gaji bekerja sewa, mana pula takkan barang-barang kati ada dalam kedai? Jawabnya tidak dikira kalau barang itu tidak berpusing. Dikira barang tak laku, adalah kedas congok situ. Tak nega tak gerak pun terlepas congok tu pula kira. Tak dah. Dia biar ada keuntungan. Soalan seterusnya.
Apa hukum jika kita berkabung selama sebulan? Sah tak jika menazar cukup kepala? Jawabnya haram kita berkabung lebih pada 3 hari. 3 hari, 2 hari, 1 hari boleh. Benar berkabung 3 hari ni bukan wajib, harus. Contoh pak kita mati, kita pun kabung 3 hari. Apa makna kabung? Kita berduka cita. Bagaimana? Kalau jual tutup kedai 3 hari. Faham? Kalau biasa pakai jangok tak mau, pakai baju biasa, tak pakai jangok 3 hari. Kalau biasa tubik umur petang-petang, tak tubik 3 hari. Tu panggil kabung. Tak dia lebih 3 hari lah. Masuk hari keempat, haram berdosa besar. Nampak? Tak jual lagi, tak apa hari keempat. Tapi tak jual bukan kerana kabung pak mati. Kerana barang tak cukup lah kedai. Baru boleh. Semua orang mati gitu. Melainkan suami mati bagi isteri 4 bulan, 10 hari kabung. Hak lain jangan lebih 3 hari. Pak kita mati, anak kita mati, Tok Mulu mati, JKK mati, Raja mati, Menteri mati, Najib mati, Anwar pun mati juga. Nampak tak? SK pun mati. Tak kira lah siapa mati, kakak ipar, Tok Besang. Lain pada suami mati 3 hari. Lebih Nabi kata la yahillu, hukumnya haram, berdosa. Soalan seterusnya, Hak tadi jawab lagi, hak bini dia suruh cari orang pondok ni. Dok lagi punya pasal. Jawabnya isteri tak wajib, tak isyarat seorang isteri tidak bernilai di sisi syarak. Faham? Isteri hanya penasihat. Kalau suami dia tak mampu kahwin seorang lagi, nasihatlah dia. Nampak? Jangan teruskan hajat. Nampak? Ni nak beli beras pun tak cukup pitih, mu nak nikah sekor lagi. Nampak? Molek kata gitu. Sedar diri gak abang kata gitu. Tu hak seorang isteri beri nasihat. Tapi kalau abang nak nikah, saya beri syarat. Syarat itu lara, tidak diterima syarat. Faham? Melainkan nasihat. Kalau nak kahwin, kahwinlah perempuan yang baik-baik, yang boleh jadi madu saya boleh tupang teduh. Tak apa kau. Tak apa gitu, tapi bukan syarat. Kerana suami tidak disyaratkan ada persetujuan isteri pertama untuk kahwin. Nampak? Dan ni dah jabat agama buat. Jabat agama buat bukan syarat sah tu. Kalau kita kahwin pun sah juga. Jabat agama ni untuk maslahat kita saja. Kerana ramai sangat kahwin lebih pada seorang, padahal tidak beri nafkah. Nak beri tak ada pitih. Kerana lagak je besar, barang tak ada. Jadi jabat agama buat tu molek dah. Mu nak kahwin, isi borang tu. Gaji berapa nak kahwin seorang lagi? Kita tulis itu 2009 balik awal. 4,000 boleh kahwin 2. Nak kahwin 3, 6,500 sebulan. Nak kahwin 4, 12,000 sebulan. Berapa buat gitu? Islam tak benar. Islam benar untuk maslahat isteri supaya tidak terabai. Ramai sangat gaji 800 nak bini 2. 800 duduk sekor tak cukup makan kedara. Nampak tak? Jadi terabai nafkah. Ada berasa nak beri pitih, beri. Anak nak sekolah tak ada pitih nak beri, nak bayar periksa apa semua. Nak bini sangat. Jadi jabat agama buat tu molek dah. Sebagai nak jaga maslahat keluarga tak terabai. Kerana ramai sangat hak poligami padahal tak beri nafkah. Bukan tak mau beri, dia tak ada pitih. Basih angin tinggi. Dah ketua pos master. So sekali pejabat pos. Seorang bini, posmen, pak. Nampak dah. Dah 1,100 boleh. Dah obat ni tak bayar, tak habis bayar ni. Kekal dia anjing posmen. Bini pak nak tanggung kuan ni. Boleh tak kita sambut perayaan Hari Ibu yang disambut hari Ahad minggu kedua? Jawabnya haram, syirik, dosa besar. Hari Ibu ni hari kafir laknat. Berapa kali nak khabar dah ulama daripada dulu tu. Hari Ibu ni hari kafir laknat. Nampak? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut ni jejak lakon setan. Hari Ibu dipanggil Mother Day. Dia ada kait dengan hari Mother of Church. Mother of Church ni maknanya kuasa terbesar di dalam gereja
Nampak? Diberi kehormatan pada seorang perempuan, dipanggil Mother of Church, ambil daripada Virgin Mary Siti Maryam. Nampak? Dia setiap minggu kedua bulan April sambut. Tu hak zaman dulu, zaman gelap. Hak zaman pertengahan ni bermula pada abad yang ke-19. Nampak? Mula start awal 1600. Senyap. Lepas tu abad ke 1600 ni dia orang apply dengan gereja, dengan kerajaan, minta jadikan hari ibu sebagai hari cuti umum. 1800 lebih minta pula sekali lagi supaya gereja seluruh dunia isytiharkan hari ini hari perayaan dalam Kristian. 1862 tak silap, pada tahun 1950-an barulah diluluskan di Amerika sebagai cuti umum. Nampak? Jadi dirayakanlah dengan sehebatnya, menanglah puak-puak Mother Day ni. Jadi hari ibu dikira dalam negara Kristian hari cuti seluruh negara Kristian. Maka sebab tu haram kita sambut. Sebab orang Kristian dia akan buat mother cake, kek ibu, dan beri ke mak. Setahun sekali beri kek ke mak. Islam aja ada masa pergi rumah mak atau pulut panggang. Bukan Mother Day sahaja. Bila kita ke lapangan, jenguk ibu. Bila ke lapangan, jenguk ibu. Jadi hukumnya syirik dan haram, tapi oleh kerana Melayu ni Melayu haprak, raya orang semua dia nak berlaku. Cina kata pergi di Beijing, dia tak akan sambut perayaan Deepavali. Betul tak? Orang Jepun tidak akan sambut perayaan awal Muharram, pasal dia tahu ni hak orang Islam. Orang Meksiko dia sambut hari Christmas, dia tak sambut Maulidur Rasul. Orang Kanada tak sambut Tai Pusang, coh wahnya pergi jalan, tak ada. Dia ada raya masing-masing. Bangsa Melayu hak bahala ni saja, semua raya dia nak ke dia belaka. Betul tak? Raya Christmas dia raya attack, raya Deepavali dia pak raya, Christmas Merry Raya. Nampak? Hari Gawai nak raya. Baru ni buat pesta mana? Hak siang hak main simbuh air. Hak tu untuk agama Buddha di Thailand. Wak mari buat di Perak baru ni. Simbuh air ramai-ramai biar jalan. Padahal dalam kalender Buddha sebagai hari cuti umum di Thailand untuk agama Buddha. Malaysia ambil attack, jadikan sebagai hari perayaan dalam Malaysia. Bangsa paling haprak atas muka bumi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na wa 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi